Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu nak masuk kepada bab 6. Okey, dalam bio bab 6 ni antara bab yang paling kita gerun sikit lah. Bukan kita, I okey je. Tapi anak-anak cikgu ni, jadi saya cikgu minta lah, kalau awak dengar betul-betul, kalau rasa lost, pusing balik, undur balik saya punya video ni, dengar balik baik-baik dan catat semua yang saya dah cerita ni pada nota awak daripada modul yang dah saya bagi. Okey, kita akan masuk hari ini pembahagian sel 6.1. Jadi dalam pembahagian sel ni, apa yang awak akan kenal pasti ialah apa itu proses karyokinesis, sitokinesis, apa itu kita sel. Jadi kita boleh awak boleh terangkan ada dua jenis fasa untuk kita sel, macam mana setiap fasa tu. Kemudian kita akan belajar hari ni sebenarnya ada dua pembahagian sel, iaitu mitosis dan meiosis. Tapi untuk video kali ini kita akan masuk kepada mitosis saja dulu untuk awak tahu ada 4 fasa mitosis, apakah kromosom dan apakah bentuk kromosom yang terlibat dan macam mana proses dalam setiap fasa itu. Okey, jadi untuk 6.1 kita tengok satu persatu. Okey, sel dalam badan kita sentiasa tumbuh, membahagi dan mati. Sel badan yang baru dihasilkan melalui proses pembahagian sel. Jadi proses pembahagian sel ni dia ada dua. Kalau awak ingat, sel kan ada gini, ada ni. Jadi hak tengah ni kan nukleus, yang di luar adalah sitoplasma. Jadi pembahagian sel ni dia ada dua. Satu adalah karyokinesis, iaitu pembahagian nukleus. Satu daripada satu nukleus nak jadi 2 nukleus. Dan kemudiannya sitokinesis, pembahagian sitoplasma. Jadi selepas nukleus ini dah jadi pada 2, dia sebenarnya dalam satu sel lagi. Jadi bila dia jadi 2, barulah sel itu akan kita senang istilah kita kerak jadi 2. Okey, barulah dia menjadi sel yang individu yang lain. Okay, sel badan dibahagikan kepada 2 jenis. Okay, dalam tubuh kita ada 2 jenis sel. Yang pertama ialah sel soma, yang kedua ialah sel gamet. Okay, sel soma, pada bab yang sebelum ni awak dah belajar macam-macam jenis sel. Sel darah, sel saraf, sel otot, sel macam-macam lah. Okay, sel itu semua adalah sel soma. Okay, ia adalah semua sel badan kecuali sel gamet. Jadi apa itu sel gamet? Jadi badan lain, sel kulit, sel dalam usus, sel dalam perut, sel kaki, sel macam-macam lah. Itu semua adalah sel soma. Okay, bila sel gamet, ia adalah sel pembiakan. Iaitu manusia ada 2. Satu adalah ovum dan satu adalah sperma. Okay, sperma adalah sel pembiakan untuk lelaki dan ovum adalah sel pembiakan untuk wanita. Okay, jadi kita akan tengok perbandingan antara jenis sel yang ada dalam tubuh kita. Okay, jenis sel. Tengok satu persatu. Okay, jenis sel soma ialah semua sel badan kecuali sel pembiakan, dan sel gamet ialah sel pembiakan. Yang kedua, bilangan kromosom. Okay, bilangan kromosom sel soma ialah diploid. Under diploid ni. Okay, dan sel gamet adalah haploid. Okay, benda ni diploid, haploid ni nanti cikgu cek kejap ada tak saya cerita bawah ni. Kalau ada saya cerita lalu sini. Okey, kejap Alright, dah apa? Saya cover lalu diploid dengan haploid ni apa. Okey, kalau diploid, okey, senang cerita gini, manusia, awak tahu kan kita ada kromosom di dalam sel. Jadi, kromosom manusia dalam satu sel ada banyak kromosom ni, ada banyak. Tapi berapa banyak tu?
ada 46 kromosom. Ataupun, oh dia main turun pula dah. Ataupun 23 pasang kromosom. Okay, kromosom ni, apa benda saya duk cakap-cakap kromosom ni? Okay, kromosom bentuk dia ada banyak jenis. Okay, nanti dalam fasa mitosis, cikgu akan bagi tahu satu persatu lah. Okay, dalam bab yang sebelum ini, kita belajar kromosom bentuk dia macam bunga. Ini adalah satu kromosom. Jadi satu kromosom mari daripada mana ni? Dua-dua ni, sebelah sini, sebelah sini. Okey, satu adalah kromosom daripada, orang panggil kromosom paternal. Ni awak tambah terbelah nota, paternal maksudnya daripada ayah ataupun daripada yang lelaki. Dan satu lagi kromosom, ni sebelah ni. Sebelah ni adalah paternal. Sebelah ini adalah kromosom daripada maternal. Daripada ibu ataupun daripada yang wanita punya. Jadi bila dia bergabung dua ini, menjadilah kromosom manusia. Apa itu haploid? Apa itu diploid? Okey. Haploid ini, diploid dulu. Saya cerita diploid dulu. Diploid ni kita katakan apabila sel soma itu cukup bilangan kromosom dia, iaitu 46 ni. Cukup. Jadi kita kata 2N ni, diploid ini adalah ada 46 kromosom. Okey, jadi haploid ni macam mana? Haploid ini adalah separuh daripada diploid tu. Jadi maksudnya kalau separuh, jadi dia adalah N. Senanglah, N bahagi 46 bagi 2 adalah 23 kromosom. Jadi logiklah, kalau manusia, sel manusia, kita ni manusia ni kita ada 46 kromosom kan. Jadi mestilah kita ambil daripada ovum 23K dengan daripada sperm kita ambil 23 kromosom. Bila campur jadilah 46. Jadi bayangkan kalau sel gamet ini bukan separuh. Jadi bila dia bukan separuh, dia akan jadi lebih lah. Bukan jadi 46 kromosom lah, jadi lebih. Jadi bukan manusia lah kita panggil, ada istilah dia. Tetapi tak jadi, kita tak panggil gitu. Tak jadi kiranya. Okay, jadi itu sebabnya sel gamet perlu separuh daripada bilangan kromosom sel soma. Dan jenis pembahagian sel yang terlibat. Jika sel soma, dia proses yang terlibat adalah mitosis. Dan kalau sel gamet, prosesnya adalah meiosis. Jadi mitosis ni benda kita akan cerita dalam video selepas ini.